buat, dengar arahan saya dan semua orang buat. Ya, kita buat semua serentak sekali. Kemudian kita akan break into group. Puan Syarizawati ni dia selalu terkeluar ya, kesian dia. Dia asyik nak kena masuk balik. Internet dia agaknya, kesian dia. Kejap-kejap dia keluar masuk balik, kejap keluar masuk balik. Okey. Jadi sekarang ni untuk kita buat coach state ni ya, saya nak tuan-tuan dan puan-puan berada dalam keadaan yang paling relax ya. Paling relax dan tenang, duduk, nak berdiri. Dia selalunya kami dalam kelas kadang kami buat berdiri ya. Sebab kalau berdiri ni macam-macam style kita boleh buat lah ya. Tetapi nak duduk boleh sebab saya nak buat agak panjang lah juga ya. Tak adalah panjang mana sangat pun. Selalunya kita akan buat ni C tu centered, then kita buat open, kita buat aware, kita buat connected, kita buat holding, dah sudahlah. Tetapi dalam hal ni mungkin saya boleh masukkan juga elemen-elemen apa yang tuan-tuan perempuan rasa seharian ya. Jadi kalau semua dah ready, semua orang tarik nafas, lepas nafas, tarik nafas, lepas nafas, tarik nafas, lepas nafas. Jadi ini tak kira sama ada tuan-tuan perempuan nak buka mata ke nak tutup mata pun boleh je ya. Saya tak apa. Jadi sekarang ni kita nak buat yang pertama center ya. Ini memang kalau dekat akademi kita memang selalu buat perkara ni lah. Mula-mula kelas ni kita akan buat coach state ni dulu ya. Okey. Sekarang ni apa yang kita perlu buat adalah kita kena buat ada somatik juga ya. Saya ada somatik, kena ada tangan ya. Tak, pergerakan tangan, pergerakan badan, semua kita kena buat ya. Supaya semua badan kita ni, semua our body parts ni dia bergerak. Itu saya kata kalau seelok-eloknya kita buat masa kita berdiri. Tetapi it's okay if you want to sit down, since saya nak tuan-tuan perempuan fokus dan dengar apa yang saya nak sampaikan. Okay? Okay. Dalam keadaan yang paling relax ya, tuan-tuan dan perempuan fikirkan satu keadaan di mana tuan-tuan perempuan berada dalam keadaan yang paling tenang ya. Paling tenang dan tuan-tuan perempuan boleh merasa tenang dan merasa yang tuan-tuan perempuan tidak boleh diganggu dan hanya tuan-tuan perempuan seorang sahaja ada pada ketika itu ya. Okey. Sekarang ni seolah-olah macam kita semayang ya tuan-tuan perempuan, macam kita semayang. Macam kita buat Allahu Akbar, macam tu maknanya kita mengambil iktibar daripada kita semayang tu ya. Jadi kita centered ourselves, centered ya. Kita paksikan diri kita ke bumi ya. Jadi maknanya sekarang ni kita buat mungkin agaknya macam-macam gaya lah boleh buat ya. Haji Tak kata kalau dibuat dekat China tu ya, kat China tu orang akan buat lah dengan dia punya apa tu, Tai Chi. Tai Chi nya dia bergerak-gerak macam tu, nak mencari center ya. So terpulang pada tuan-tuan dan perempuan, take your own time ya, do on your own later lah ya. But now you just dengar dan buat pergerakan sendiri ya. I don't have specific movement for you, tetapi you can choose your own ya. Buatlah saja ya. Sekarang ni kita nak buat center, kita nak centerkan diri kita ya. Normally kita akan center buat ke pusat lah. Kerana pusat kita ni adalah center untuk diri kita ya. Okey. Dalam keadaan yang tenang, tarik nafas, lepas. Tarik nafas, lepas. Sekali lagi. Tarik nafas dan lepas. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, now kita center ourselves ya. Center, cari center kita. Mana center kita? Di pusat. Paksikan diri kita. Kita menerima hakikat bahawa kita ni adalah makhluk Allah. Makhluk Allah yang dijadikan di atas muka bumi ini, di mana kita ni perlu sentiasa berpaksi ke muka bumi. Kerana hanya dengan berpaksi ke muka bumi itu sahajalah
kita akan berada di dalam keadaan yang tenang. Ya. Kita kalau kita berdiri itu maksudnya kita berdiri dengan keadaan yang teguh, ya, supaya apabila orang tolak pun kita tak boleh jatuh, ya. Kita betul-betul berpaksi ke muka bumi dan kita cari center kita kat mana, ya. Kita menerima hakikat yang kita ni adalah sebahagian daripada makhluk Allah yang banyak di muka bumi ini, ya. Dan kita menerima hakikatnya, ya. So kita cakap I am centered. I am centered. Okey. Nikmati keadaan tu, ya, di mana kita berada dalam keadaan yang paling tenang dan kita berada dalam keadaan yang paling selesa. Jaga pernafasan, sentiasa tarik nafas, hembus nafas, tarik nafas, hembus nafas. Dan kita pun dah belajar tadi macam mana kaedah pernafasan yang betul. Sekarang adalah masanya untuk kita praktis. Apabila kita tarik nafas, kita hendakkan oksigen tarik dalam-dalam supaya oksigen itu naik juga ke otak kita. Kerana bahagian atas kepala kita ini kalau kurang oksigen, maka kita akan berada dalam keadaan yang stres. Hanya dengan buat pernafasan yang betul, keadaan stres kita ini dapat dikurangkan. Tarik nafas, turun, dan kita menerima hakikat yang kita sekarang ini berada dalam satu kursus, di mana kursus ini kita yang bersetuju untuk ada, dan kita mahu improve ourselves first before we can improve others, ya. I am centered. Hakikat kita ni sekarang berpusat di atas bumi yang nyata. Kita dah sudah I'm centered. Now we open ourselves, ya, menggunakan sensory awareness, ya, menggunakan segala deria, 5 deria kita yang ada, ya, visual kita, pendengaran kita, ya, auditory, ya, penglihatan. Visual tu penglihatan, kita nampak apa sahaja yang berada di depan kita, ya. Dan kita auditory, kita dengar. Apa yang kita dengar dekat tempat tuan-tuan dan puan-puan? Di sini, di tempat saya dengar bunyian aircon. Itu sahaja yang berbunyi. Yang lain tak ada bunyi. Tempat tuan-tuan perempuan apa yang berbunyi? Mungkin ada dengar motor di jalan raya, mungkin dengar kereta di jalan raya, ya. Kita dengar semua tu dan kita cerap. Ya, kita cerap semua maklumat yang datang, ya. Sensori kita memberikan kita keupayaan. Syukur kepada Allah, syukur kepada pencipta kita yang masih memberikan kita umur dan memberikan kita kesihatan untuk kita bersama-sama menikmati nikmat yang Allah bagi ni pada kita, ya. Nikmat untuk mencerap. Tuan-tuan dan puan-puan, kita open keseluruhannya. Terima semuanya, terima seadanya. Kalau orang datang untuk berjumpa dengan kita, ya, untuk masa Covid ni mungkin orang kurang lah jumpa kita. Tetapi apabila kita menerima panggilan, menerima email yang orang hantarkan pada kita, ya, mungkin dari segi komplain, mungkin dari segi komplimen, ya, orang memuji apa yang kita lakukan, alhamdulillah. Kalau orang memberikan kita komplain pun always consider complaint as a gift, ya. Dengan komplain inilah maka kita boleh masih bekerja untuk menyelesaikan masalah mereka yang ada, ya. Tuan-tuan dan puan-puan berada di Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian ini adalah satu kementerian yang besar di Malaysia ini, yang memberikan makanan, ya, yang mengeluarkan makanan daripada perut bumi. Bagaimana orang-orang petani-petani di sana, ya, mereka bersama-sama bertungkus lumus untuk memberikan hasil-hasil tanaman mereka, ya, untuk menghasilkan beras, sayur-sayuran, ya, buah-buahan untuk kita makan, untuk keseluruhan manusia di muka bumi ini makan. Alhamdulillah, kita open kepada semua apa yang ada dalam dunia kita ini, kita terima seadanya. Kita dah open, kemudian kita aware, sedar akan keadaan sekeliling,
sedar akan nikmat Allah berikan pada kita. Sedar bahawa kita ini hidup di muka bumi ini sebagai khalifah. Ya. Our own journey. Semua orang ada hero's journey-nya masing-masing. Apakah hero's journey kita ini akan menjadi hero's journey ataupun menjadi journey yang kita tak mau, ya. Jadi kita perlu bersyukur pada Allah dan kita perlu selalu minta pada Allah bahawa journey yang akan kita lalui ini biarlah ianya satu journey yang akan memberikan manfaat pada diri kita, dunia dan akhirat, tuan-tuan. Dunia dan akhirat. Kita bukan nak hidup setakat di dunia ini. Kita tak tahu bila-bila masa sahaja Allah akan ambil, ya. Kita sedar itu dan kita aware tentang hakikatnya yang masing-masing kita ini tidak akan hidup selama-lamanya. Tidak ada satu makhluk pun yang akan hidup selama-lamanya di dunia ini. Tidak ada. Ya, tidak ada. Termasuklah kita. Dan kita tak tahu berapa lama kita ada. Kita sedar hakikat itu. Sedar dan terima. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan keadaan kita penerimaan inilah, awareness ini dan acceptance, ya. Kita dah terima, kita dah aware dan kita terima. Aware and accept. Itulah dia hakikat kehidupan kita. Dan aware, kita dah ada semua ni, ya. Kita dah ada container depan kita ni. Kita connect semua. Connect, hubungkan segala apa yang berlaku dalam kehidupan kita ini, hubungkan segala-galanya di hadapan kita ini, ya. Kita hubungkan supaya kita dapat tahu apa sahaja yang berlaku dalam kehidupan kita seharian, siapa sahaja yang berhubung dengan kita, baik spouse kita, baik suami atau isteri atau mak bapak kita yang masih ada mak bapak, alhamdulillah, ya. Dengan anak-anak kita ini, tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak kehidupan sekarang ini bukan macam kita dulu, ya. Kita aware, ya, kita aware akan hakikat tu dan kita connect semua tu, connect. Mereka ini adalah kita, mereka ini saudara mara kita. Kita terima hakikatnya dan kita terima juga hakikatnya bahawa sekarang ini dengan COVID-19 ini macam-macam. Mungkin sekarang ni pun dah ada saudara mara kita yang kena, ya, sebab dah banyak meningkat statistiknya itu. Saban hari saban meningkat, walaupun dah ada penurunan tetapi masih lagi tinggi. So kita connect semua itu, ya, dalam kontainer kita. Kita terima semua tu, hubungkan semua tu dengan diri kita. Kita hubungkan semuanya, maka kita hold to ourselves, ya. Hold to ourselves. Inilah hakikat kehidupan kita. Kita terima segala-galanya. Kita peluk. Ya? Datuk Ros pun kata tadi, orang lain tak nak peluk kita, kita peluk. Kita peluk diri kita. Saat-saat yang seronok sekali dipeluk adalah apabila anak-anak, cucu-cucu datang dan peluk kita. Seronoknya rasa macam tu, ya. Dan kita bayangkan keadaan itu. Rindu juga saya pada cucu saya yang tak ada di sini. Cucu saya yang duduk kat rumah saya seorang je, ada 2 orang lagi. Duduk di Shah Alam juga, tapi yalah nak bergerak balik pun tak berani kan. Jadi itulah hakikatnya. Rindukan mereka. InsyaAllah nanti kita jumpa juga. Tarik nafas. Tarik nafas. Turun. Take as much time as you want, ladies and gentlemen. It's your own phase. Everybody has their own journey. It is not the same. Never the same. Yeah? Never the same. Tapi John McIntyre kata tadi, stay the same. So we stay the same for some reason. InsyaAllah. Okay, if you are ready, you can close it, you can open your eyes. Dengan keadaan yang paling relax, keadaan yang tenang, dan kita rasa bahawa Allah sentiasa bersama-sama dengan kita. Pencipta kita sentiasa bersama-sama dengan kita. Sekiranya kita berada dengan keadaan yang tidak sengaja, kita berada dalam keadaan yang crash. Recovery breath in, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi take a deep breath in and hold for 15 seconds. Tu saya dah mute kan tadi.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan, semua dah okey dah ya. Saya stopkan ni. Okey. Jadi saya akan buka breakout room ya. Saya nak tuan-tuan dan puan-puan practice ya. Practice. Kita ada sekarang ni ada 43 orang. 43 orang, kalau berapa bilik? Kalau seorang mungkin siapa baru masuk? Azian baru masuk. Okey. Saya cuba buka 20 bilik dan saya tengok kalau ada yang seorang nanti saya akan atur-aturkan balik lah ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, buatlah ya. Ambillah masa, ambil your own time. When you feel ready, then you just get out from the room. I will not time you sebab nanti saya takut nanti ada yang dah ready, ada yang belum ready. But once you are ready je, you just leave the room ya. Masuk dalam bilik yang ni lah, bilik yang besar ni. So you don't have to be in the room terus. Tak apa, kalau dah termasuk then you keluar balik lah, nanti saya akan buat balik ya. Okay. Open all rooms. Oh, ada yang 3 orang juga ya. Kejap ya. Yang 3 orang ni. Oh. Jadi dia punya komputer on tak? Okey, kalau yang tak ada, sebab saya tengok ada yang bilik ada 3 orang di sini. Jadi Puan Rizita dengan Puan Rini ni dua-dua tak ada ke? Rini ada, Puan Rizita Rini ada, tak apa. At least ada seorang lah. Nordin, you want to be inside that ke macam mana? Inside the room? Nordin tak ada. Saya tak apalah, saya keluar dah tu tadi. Tak apa. Kalau you keluar je. Nanti kalau saya tengok bilik yang seorang tu, nanti saya masukkan yang 3 orang ni. Sebab ada satu bilik 3 orang ni. Okey. Saya top up mana-mana yang kosong ni. Okey. I tak tahu macam mana nak jadikan you co-host lah, Rus. Ya, I tahu nak jadikan you host. Kalau jadikan you host, I tak boleh control. I tak boleh control PowerPoint. Tu I kena belajar dengan Ustaz Majid lah. Macam mana jadikan you co-host. Okey, ada satu bilik ni 3 orang. Macam mana? Takut dia just nama nampak macam ada tapi takut tu tak ada. Itulah. Tapi dia memang kalau dia join, dia tulis join. Kalau not join, dia ada tulis not join. Oh, okey. Tok T, nak tanya saya seorang ke? Dia ada seorang. Siapa? Syahrizawati tu. Syahrizawati bilik berapa ya? Bilik 4 tadi. Bilik 4 ya. Okey, kejap ya. Oh, sebab Cik Malik tak join. Nanti ya saya bagi you partner daripada bilik 4 ya. So sekarang ni you masuk balik bilik tu ke? Boleh masuk balik ke? Sekejap. Boleh masuk balik? Okey. You masuk balik, saya bagi you partner seorang. Tak boleh
Boleh pula gerak. Okey, bilik 4. Okey. Okey. Ada. Saya dah bagi partner kat you. Boleh masuk balik? Okey. Boleh masuk balik tak tahu kita. Okey. Siapa yang seorang lagi ya? Susah lah kalau you pun boleh tengok ni. Aduh, macam mana? Mana Ustaz Majid? Itulah. Ustaz Majid, tolong saya. Siapa lagi tak ada partner ya? Malina not join. Okay. Nur Iwana pun seorang ni. Nur Iwana, kita masukkan dia ke Queen. Gita pun seorang. Nur Iwana pergi dekat room 7. Nur Iwana room 7. Okay. Semua ada partner? Ada lah. Ada. Okey lah semua. Dia tanya Ustaz Majid kejap. Dia boleh jawab tak? Dia dah ada tu. Macam mana? Semalam ni keluar tu, I lepas saja I kata I keluar tu, I terus keluar. Tak, I just type di situ mohon mundur diri. Oh, dia tulis I tak tulis sebab bila dia kata dia nak keluar, lepas tu I buat kerja. I buka PowerPoint. Sebab I nak buat kerja kan, so I biar je dia kat situ. So I dengar lah. Lepas tu bila you keluar lebih kurang 11.32 kan? Yes, around that lah. So 11.35, kita ni dah 11.30 lah, jomlah kita keluar. Majid tutup je. Itulah I kata, sedap. Haji. Dia tak realise tau. He was so enthusiastic bercerita macam itu. Tapi itulah, bukanlah kita nak apa kan. You have all those ideas. Macam I remember, you kenal tak siapa ni, Tan Sri Yahya? Tan Sri Yahya yang dulu, dia selalu dengan kita punya German punya group lah kan. Tan Sri Yahya dia ni pendidik. Memang dia banyak kalau dia ada apa-apa dia nak buat data cadangan kan, he will just write in, hantar ke PM, hantar ke KSU, hantar ke apa kan. Okay, look into this. Atau dia pun join juga dengan ni group-group yang kalau macam think tank group kan. You join lah kan. Pada that is your idea. Tetapi to be honest with you, masa Datuk Deris dekat KPT, dia tak terbuat because dia banyak. Dia ingatkan benda ni boleh just slip shoot macam tu aja. Kena bawa ke kabinet, kena bawa ini, bukannya boleh KSU je decide kan. Terus saya kata dia tak tahu dia punya perkhidmatan awam tu. You can just say it out lah kan. I dengar tak bengang je tau. Dia macam, alah cakap je lah kan. Tapi kalau the worst dia tak tahu pun, write in, tulis, hantar. Okay, you macam ni. You should buat macam ni. Letih betul lah dengar semalam. Lepas tu dia macam, orang tu yang lain semua dengar je kan. Aduh. So 11.35 habis lah. Habis lah. Tu I cakap, okay, so I sambung sikit lagi kerja lah. Lepas tu, I kan masa mula-mula tu kan I siap pakai telekong kan. Lepas tu, 8.30 tu I siap pakai telekong semua. Lepas tu, masuk je waktu, I pun off my video, I tu pergi solat. So, I masuk balik lebih kurang 8.50 macam tu. Dia tak start lagi, dia masih tanya-tanya lagi semua kan. So, I lepas je lepas 11.35, 36 macam tu, dia dah off je, I pun sambung sikit lagi buat kerja. Terus tidur, tak sedar dah. Ya, I terjaga dekat pukul 3 tapi macam ya Allah dragnya feel nak bangun solat ni, ya Allah dragnya. So
Tidurlah balik. Jom tengok lagi berapa minit, lagi 10 minit nak apa ni? Dah. Ada company tu. Mesti dah hilang. Yelah. Kerja di rumah kan. Kerja rumah ni tu lah we can be with our children, tetapi the fact that we cannot really focus lah, itu je kan. Tapi yelah, if you can do it well, bagus lah kan. Yeah, that's right. It's all under you, disiplin. I mean, tapi kalau dengan macam kita dulu, I think kalau I do close the door and despite that pun, tapi dengan cucu ni tak boleh punya kan. Dia memang tak boleh. It's not your flesh and blood, tapi ya Allah, tambah the youngest one. Dia, I tak tahu je, semalam we bought an outdoor punya apa tu, chair nak letak kat luar tu. Sekali ayah dia dah pasang-pasang tu, so dia duduk atas tu. Satu dia balik, I duduk. No, adik punya. Dia dah cop dah tu, jangan duduk atas tu, dia punya, adik dia punya. Ya Allah. Pagi tadi mama ada buat apa ni, toast. Buat toast untuk dia. Kalau atuk dia minta lah, satu lah bagi kat atuk. No. Mama ketekut. Tak boleh. Dia kalau dia makan kita minta, tak boleh. Tapi I minta okey. Dia dengan orang lain, dengan I okey. Tapi one thing, kalau nak marah, kadang-kadang Aira ni apa ni? Omat babak nanti kan dia datang dia peluk. That's how dia tu. Memang kita tak ada itulah. Atau dia datang dia cium pipi. Dia buatlah muka apa ni dia. Itulah satu seorang. Tapi memang lain Ros, kalau antara anak dengan cucu memang lain. Lain kan, beza kan. You tak boleh nak marah cucu ni. That's kalau right. Anak tu boleh je marah because you feel that you can discipline them. But cucu you can get away with anything lah. Itu yang kadang anak I marah, kadang Syairah, Cik Nya kan marah. Mama ni semua boleh je kalau cucu. Cucu kan namanya. Dia nak loncat atas katil ke. Anak I dulu mana boleh loncat katil. Loncat katil turun. Dia kata turun. Tapi dengan cucunya loncat tinggi mana pun. You know all the juice and everything. Itu yang tak tahan. Masuk ke toilet. Yang kita buat tu kan. Dia yang tak tahan. Dia yang apa ni, kerap sangat kena pergi toilet. Tu ya? So dia reduce the apa ni, because of water kan, water retention. Kan kita ni banyak water retention. Besok buat start. Macam lunch I buatlah salmon. Last night buatlah kan. Tak apa, as long as cuma diorang ni every single thing nak kena report tu yang tak larat tu. Itulah I cakap, tak payahlah report semua. The first one okay, I remember okay. The second one ni dia macam, the coach ni macam for particular, siapa tak report lagi, siapa semua. I tak report. Sekejap. Okay, Cik Muhammad Syafiee dah sudah ke? Dah. Dah buat dah? Dah, latihan pernafasan. Latihan pernafasan. Yang tu, yang apa, coach tu, buat dah? Saya sebenarnya tadi keluar, saya tertinggal, saya tak dapat nak adapt benda tu. Okey, tak apa. Kalau Cik Muhammad Syafiee tak ikut ya program yang coach state yang Haji type tu. Tak. Tak ya. Okey, itu yang macam saya explain tadilah, yang coach state tu dalam keadaan kita yang tenang. Yang itu beza antara coach state dengan crash state. Crash state ni kalau orang yang sedih, yang tu yang saya cakap tadi tu crash state tu kan. Macam kalau orang datang jumpa kita, mereka tidak berada dalam keadaan yang tenang tu, maknanya mereka tu berada dalam crash state lah. Okey. Sekejap ya.
Okey. Jadi kita selalu kena buat diri kita berada dalam coach state tu yang kita kena sebut. Pagi-pagi tu kita kena sebut. Pagi. Pagi lah. Itu pagi-pagilah. Tapi Petang pun pagi. ya. Ada seorang dalam buku Pelonjak Prestasi tu, Cik Syafiee dah terima buku? Ada. Okey. Dalam buku tu yang Detox Minda tu, Profesor Dr. Jalani, Profesor Datuk Dr. Jalani, dia ada dia akan buat coach state pagi-pagi. Dia buat macam silat tau. Oh, kalau tengok dia demo, kita rasa macam seram tau. Jadi dia buat pagi-pagi, dia kata apa dia buat? Dia dah ready nak pergi kerja, dia pun buat. Dia buat coach state lah. Dia kata dia uncentered. Dia centered, lepas tu dia open. Saya sedar yang saya ni nak pergi kerja. Apa saja pergerakan boleh? Tak apa. Kalau orang Cina tu, dia buat tai chi. Yang saya kata tu, dia buat tai chi, dia buat menari lah, dia buat macam-macam dia buat. Okey. Tak kira pergerakan apa, tapi kena ada somatic movement, kena ada. Somatic tu pergerakan badan lah kena ada. Okey. Lepas tu kita kena sebut perkataan tu sebab perkataan tu memberikan makna pada kita kan. Okey. So C centered, I am centered. Centerkan diri kita. Lepas tu kita open kepada diri kita untuk dengar segala apa yang berlaku, untuk nak tengok, untuk nak rasa. Kemudian aware, kita sedar apa yang berlaku, kita dah open, kita sedar. Kemudian kita connect, kita hubungkan semua dan kita hold to ourselves. Lepas tu dia buat silat dia, Prof Jai tu dia demo kat kami dalam kelas lah. Dia buat pop, dia kata. Lepas tu dia keluar rumah. Itu dia baca bismillah lah, bismillahirrahmanirrahim, dia pun keluar. Dia buat macam tu hari-hari, dia prepare himself to go out to work. Itu dia kata. Dia nak ambil mood ke, Datuk? Ya, nak ambil mood pun ya juga, Cik Syafiee, betul. Okey. Untuk kita siapkan diri kita, untuk mood kita ni kita betulkan, niat kita betulkan untuk nak pergi kerja semua. Itulah. Walaupun nanti kita dapat feel apa yang kita buat lah. Ya, betul. Dan kita beri dengan sepenuh semangat lah, sepenuh tenaga. Kita nak kumpulkan tenaga kita tu, buat situ semua, connect, panggil semua apa-apa saja, apa tenaga yang ada pada badan kita ni. Dan kita terus. Okey, yang tadi Datuk ada mention pagi tu. Kita pergi tengah hari pun pergi pagi, malam pun pagi, tengah malam pun pagi. Dia nak buat macam mana tu, Datuk? Itulah Cik Syafiee, jangan terkejut kalau lah misalnya satu hari besok Cik Syafiee akan join kelas NLP, ya. InsyaAllah. Dia orang akan buat sentiasa pagi. Malam pun kalau nak kelas tu malam, kami ni sekarang ni ada kelas malam. Malam tadi pun sampai pukul 11.30 ada kelas dengan Haji Taib. Start je kelas pagi. Semua orang pagi. Semangat pagi tu. Kalau orang tak biasa apa, malam pun pagi. Macam tu tau Cik Syafiee. Apa ni kan dapatkan semangat pagi tu. Okey. Semangatlah macam pagi rasa tadi. Ya betul. Sangat segar. Kita sentiasa semangat tu sentiasa ada sampai malam pun kita akan segar. Terasa saraf-saraf di hujung-hujung lah. Betul. Itu sebabnya kalau kita buat betul-betul coach state tu, kita akan rasa daripada ujung jari ni sampai ke ujung kaki. Bergerak. Ya, betul. Dan tu yang saya nak cerita tapi tak semua lagi masuk lagi ni, baru 22 orang. Lama lah pula ya. Tapi grup saya tadi berdua je. Oh ya ke? Tapi semua grup dua ada, semua grup dua. Tak ada yang 3 orang pun. Oh memang 2 sebab tadi kata 5. Kita tunggu juga yang lain. Oh mula-mula 5 tapi lepas tu saya bagi-bagi sebab saya kata macam saya nak biar 2 sikit. Okey. Tak apalah. Okey, jadi ada yang Thank you. Ya. You're welcome. Tak habis lagi ni. Maknanya tu tadi tu. Ya saya. Apabila kita ambil feel pagi tu, sebelum kita masuk kerja lah kan. Ataupun keluar rumah untuk kerja tu kan. Kita kata niatkan sesuatu dengan sesuatu dan sebagainya. Impak dia apa? Impak itu semangat kita dan tenaga dan mood semua sekali masuk.
Dia kira tenaga dalaman lah ni. Ya, tenaga Dalam orang. sebab tadi saya ada share tentang instant relaxation. Saya Okey. kata tadi kan saya baca buku ni instant relaxation. Buku ni dia tanya, ada orang tanya, ini buku ni dibuat oleh Michael Hall juga ni. Jadi ada orang tanya, boleh ke kita ubah kita punya apa dia kata, can actually change my state of mind. Dalam keadaan fikiran kita ni, boleh ke kita ubah tiba-tiba, ya? Sebab ada orang bila datang untuk nak dapatkan rawatan, mereka stres. So I am a counsellor myself, ya. Jadi saya bukan nak mengata kaunselor lah. Saya bukan mengata kaunselor. Haji Taib dia memang marah kaunselor sebab adalah instances. Datuk Ros tu tahulah, memang every time saya memang kena lah dalam kelas tu. Ni lah kaunselor, ni lah sebab memang kaunselor ni kadang-kadang mereka ni macam menolak kerja. Ada juga, bukan semua, ya. Orang macam Nordin, macam Zuraini taklah. Tapi ada, sebab kita ada berapa kaunselor kat Malaysia ni? Ada lebih kurang 20,000. Ya, ada 20,000 sebab dekat sekolah je, satu sekolah ada 4-5 kaunselor. Jadi bila dah ramai, banyak sangat kes, mungkin dia orang tak terbuat ke apa. But that should not be the excuse lah, kan? Kita dapat kes tu, kita kena juga bantu. So bila orang datang jumpa kita ni, kita perlu menyiapkan diri kita untuk membantu mereka. How to help people if we cannot help ourselves, if we are not in a position to help others. Kan? Itu sebabnya kita perlu menyiapkan diri. Macam Cik Syafiq pun, bila Cik Syafiq nak balik, letih kan kerja kan, seharian bekerja. Sebab Cik Syafiq memang tak kerja dari rumah, memang datang pejabat hari-hari. Frontline-nya. Frontline. Memang alah, kesian. Memang tak langsung lah dia kerja di rumah, tak pernah. Adalah. Tapi bila diminta untuk datang ke pejabat tu, kena datang lah untuk buat dokumentasi dan sebagainya. Habis tu dah vaksin dah? Dah ambil vaksin dah? Sedang menunggu giliran. Tapi frontline bukan dibagi keutamaan ke? Dia ada keutamaan polis tentera apa semua. Kami ni nombor 7, nombor 8, nombor 9 punya frontline tingkatan. Jadi kena tunggu. Okey. Jadi bila Cik Syafiq frontliner pula, memang hari-hari kena kerja. Bila nak balik, memang letih lah kan. Kita dah seharian bekerja, nak balik letih. So bila kita letih, kita buat coach state. Jadi kalau selalu buat, insya-Allah akan dapat tenaga tu. Jadi kita coach state tu, kita akan centered, I'm centered, open, aware, connected. Ini saya buat cepat lah, tapi boleh Cik Syafiq boleh buat sambil buat tu. Fikirkanlah apa yang maksud yang macam saya dah demo tadi tu. Apa C, O, A, kita aware apa yang berlaku. Lepas tu kita connect semua. Kemudian kita hold to ourselves dan pop, terus balik. Dengan tenaga yang baru lah. Balik tenaga baru, betul. Daripada kita balik lepas tu tunjuk muka letih, kesian juga dekat orang rumah, kesian kat anak. Itu yang ada satu konsep tu. Yang mana bila kita balik dari pejabat, semua kerja-kerja dan masalah pejabat tinggal di pejabat. Tak boleh bawa balik ke rumah. Bila kita bawa balik ke rumah tu, yang kita mood, nak layan anak pun betul. Tak ada selera, nak layan isteri pun tak ada selera, muka mudi je, marah-marah. Pasal kita bawa apa permasalahan di pejabat tu pergi ke rumah. Sepatutnya macam apa yang Datuk kata, apabila nak balik tu, aku nak tinggalkan semua masalah aku di sini dan aku nak bawa balik kegembiraan ke rumah. Contohnya lah kan. Itu kita buat coach state tu. Dan satu lagi yang saya tak sempat nak ajar lagi, state management. InsyaAllah nanti Tok Ros buatlah state management sekarang. Please remind me, kita buat satu slot untuk state management. State management dan juga coach. Coach state ni, ini dua perkara yang kalau semua orang boleh buat, insyaAllah kita boleh jaga kita punya tenaga at all time. Ya? Okey. Tadi pagi tadi kita buat state management lah. Ya, betulnya lah. Tadi. Okey, saya ingat saya nak close all room sebab saya takut dia orang dah berborak pula dah. Lama Okey Tok, terima kasih banyak. Okey, sama-sama Cik Syafiq. Semoga ada berkatnya. InsyaAllah. InsyaAllah, terima kasih. Allah memudahkan urusan kita semua.
InsyaAllah. Amin. InsyaAllah. Saya dah tutup bilik dah. Mana dia orang tak masuk-masuk lagi? Carried away by the coach. Bahaya ni Tok T, kena check satu bilik ni. Ya, Orang ni sampai keluar lagi. Saya memang boleh masuk, tapi saya tak naklah intrude. Ya. Okey, kita ada 28. 29. Oh, dalam 5 second. 5 second, okey. Okey. Patutnya semua orang masuk dah ni. Ha. Macam mana semua? Lamanya berada dalam breakout room. Seronok. Nak buat coach je. Nak cakap pula. Okey. Okey, share sikit, share. Puan Rini ke Puan Rosita kat situ? Puan Rini Rini. Puan Rini, share sikit apa yang berlaku tadi. Okey, saya berdua dengan Tuan Nordin. Okey. Jadi macam Tuan Nordin jadi instructor. Okey. Okey, saya klien. Okey. Jadi Tuan Nordin minta saya pastikan center mana yang saya nak. Jadi saya kata kat tempat macam kita bersujud lah kan. Lepas kita sujud tu, kita cari center kita. Jadi kat situ saya dah dapat salurkan tenaga-tenaga negatif kita kan. Kita kumpul positif, negatif. Jadi kat situ saya dapat buang semua unsur-unsur negatif. Jadi Tuan Nordin bawa pula saya ke macam cabaran-cabaran yang kita hadapi dalam hidup kita. Cabaran di tempat kerja dan juga di rumah. Kat situ lepas habis semua bincang-bincang, jadi bersembang pasal kehidupan masing-masing. Tu dah panjang tu. Ini lama tak masuk-masuk balik dia. Sembang ni. Mind reading. Contoh dia punya banyak cakap juga. Ambil peluang Tok T tanya pasal akrab sana sikit-sikit. Peluang lain kali ambil peluang Nordin. Cik Nordin pantang tu Tok T. Nordin ni baik orangnya. Saya tahu kenal dia lama puluh tahun dah. Ya. Okey, saya nak dengar daripada Puan Gita. Yeah. Yeah, your experience tadi. How was your experience? Experience in the room, is it? Yes. Saya dengan Puan Okay. saya dengan Puan Iwana tadi. Okay. So both of us tak coaching anyone. We do the same method as you teach just now. Okay. And we waited for each other to finish up. Okay. So we get back, when we do the second time, we feel better actually. Because first time coach us, right, to do with the words and everything. Yes. So the second time, we when the separate room, we do it again, and I get more ideas, whatever, aware of whatever in my circle. So it feel more better. I can, yes. Okay, good for you. You said it so yourself. The second time is better, right? Yes. So if you keep on doing it every day, then you will get better and better. Yes, totally. Yes. Every day and every way. Yes. And better. Yes, true. Okay. Yang lain siapa yang nak share? Okay. Cik Tamin ada ke tu? Saya nampak Nik Fazlina. Cik Tamin ada ke? Tak ada, Cik Tamin tak ada. Ada Puan. Okay, share sikit Cik Tamin apa experience tadi? Okeylah, tadi saya bersama dengan Puan Nur Azlina. Okey. Cuma kita berkongsi tentang kehidupan ni lah kan. Apa yang kita ni cuma kita berbincang tadi cuma dalam kehidupan ni dia merupakan satu perjuangan lah. Okey.
perjuangan kehidupan yang perlu kita lalui hari-hari dengan cabaran, dengan erti kata lain beban pun makin berat. Macam saya macam usia baru 40, makin kita kata baru nak matang, baru nak faham erti tanggungjawab, beban makin berat. Dengan sebagai seorang pekerja, sebagai seorang bapa dan sebagai seorang anak pada ibu bapa kan, makin faham. Dan kehidupan tu perlu diteruskan dengan tanggungjawab yang orang kata dah baru kaya nak matang kan, dengan usia baru nak masuk 40-an. Dengan tanggungjawab yang kita faham tu, kita akan lalui pelbagai cabaran dalam kehidupan ni yang perlu kita teruskan. Untuk apabila kita faham ni, kita nak kena pikir dan adakah mampu persoalan tu dia bermain di pemikiran kita. Mampu, bolehkah, adakah kemampuan kita untuk kita mengemelingkan untuk kita jadi yang terbaik di antara jawatan-jawatan tu sebagai seorang anak, sebagai seorang suami dan sebagai seorang bapa kepada anak-anak saya kan. Dan apa yang kita faham, kita akan dipertanggungjawabkan setiap apa yang kita fikir di hadapan Allah SWT pada suatu hari nanti. Adakah mampu untuk kita buat? Itu persoalan saya yang bermain di pemikiran saya. Cuma dalam satu keadaan dengan kemampuan, kudrat, dengan cabaran-cabaran pada masa ini, cuma kita boleh berserah kepada Allah Ta'ala dengan bertawakal saja dengan kemampuan yang kita ada ni. Cuma dalam satu keadaan kita bertawakal dan kita berusaha untuk dapatkan jadi yang terbaik dengan kita redha lah atas kekurangan, kelemahan kita dalam melaksanakan tanggungjawab. Kita tak sukar untuk kita dapat A lah. Cuma kita berusaha untuk dapatkan A lah. Untuk result dia, itu hak kita untuk berusaha. Sebaliknya, hak Allah SWT untuk macam kita boleh jawab soalan, tapi jawapannya, keputusannya dia ada pada guru atau lecturer kita lah. Untuk menjawab hak kita, tapi keputusan A, B, C dan sebagainya, itu adalah hak guru kita untuk penilaian pada diri kita. Cuma usaha kita buat je. Apa yang disuruh dan tinggal apa yang dilarang dengan kemampuanlah cabaran dengan pada hari ini kan, yang semakin hebat dengan pandemik hari ini, dengan ekonominya. Dan bagaikan kita dengan kerajaan pun kita bersyukur jika dibandingkan dengan orang lain. Tapi itu merupakan ketenangan sebahagian pada kita lah untuk didik diri kita untuk jadi yang terbaik dan untuk jadikan penyumbang kepada majikan kita untuk kita jadikan yang terbaik lah. Kita bersyukurlah jika kita dibandingkan orang lain, walaupun kita PDA ada rumah, tapi kita boleh dapat gaji full tanpa potongan macam KSN yang baru ni buat potongan. Bagi saya itu merupakan satu tindakan yang baik lah. Walaupun kita PDA, gaji kita tak pernah potong. Tapi kita bersyukur kerana tindakan kepimpinan kita untuk buat satu potongan tu adalah yang terbaik lah. Sekurangnya kita menyalurkan kepada orang yang memerlukan. Walaupun kita faham sebis kita tak tahu mana kan. Tapi dia pun kerja tak semacam kita duduk di office kan. Mana kita dapat full, tak ada potongan. Patutnya kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Majikan kita membuat keputusan untuk kita berkongsi rezeki itu dengan orang lain. Moga yang sedikit tu dia menjadi satu asbab kita berada dalam kebaikan, insyaAllah. Itulah. Okey, terima kasih. Cakap je Tami ni. Pandai bercakap. Bolehlah, sedikit berkongsi saja. Alhamdulillah. Ya, ni orang tua akrab Mada ni, Tok T. Patutlah. Terkesima kita mendengar apa yang biasa je Tok T. Itu luar biasa tu. InsyaAllah. Moga-moga kita dalam kebaikan, insyaAllah. Ya, betul. Itu sebabnya dalam masa COVID ni, kita kadang-kadang kita baca-baca macam-macam netizen cakap kan, kita pun bersimpati sebenarnya. Betul. Diorang pun mengakui, at this point of time, orang yang paling bertuah adalah pegawai kerajaan.
Of course bukan kerajaan dan pesara lah kan. Jadi kita pernah berada dalam perkhidmatan awam ni, dan kita betul tak kurang sedikit pun gaji kita, ya. Semua ada, tapi orang kat luar sana susah, ya. Saya tengok sendiri macam anak saya buka restoran, ya. Masa COVID ni kesian sebab memang ada satu ketika tu tak boleh buka kedai, ya. Memang ada restoran, tapi itulah pekerja pun dah tak ada. Kena bantu. Memang saya bantu. Saya rasa macam itu adalah obligation kita, kewajipan kita sebagai seorang yang dah tentu ada gaji, ada pencen setiap bulan kan. Jadi kita hulurkan bantuan untuk mereka tu. Kita tak tahu, mungkin dengan pertolongan kita yang sikit itulah yang dapat meringankan beban mereka. Kita tak tahu kan. Jadi baguslah Cik Tamin dah ada pandangan yang macam tu, ya. Jadi alhamdulillah, semoga Allah sajalah yang membalas, dan pandangan Cik Tamin tadi saya sangat hargai. Alhamdulillah, ya. Semoga kita akan terus berkekalan mendapat rahmat Allah, insya-Allah. Amin. InsyaAllah. Okay, saya sebenarnya ada tak siapa yang betul nak share? Sebab kalau tidak saya akan share lagi satu perkara lah. Yelah, kadang-kadang mungkin ada yang betul-betul nak share juga kan. Ada ya? Kalau tak ada, okay. Saya nak share macam ni. Coach State ni ya, tuan-tuan dan perempuan, daripada experience kita berada dalam akademi ni, berjumpa dengan mereka yang selalu buat Coach State ni ya. Dan dalam kita sekarang ni ada dalam satu grup. Saya untuk urus ada dalam satu grup sebagai facilitator dan juga sebagai trainer dekat akademi ya. Jadi kami macam malam tadi pun kita ada juga sebagai trainer dalam grup tu, daripada 8.30 sampai 11.30 malam tadi pun sebenarnya ya. Jadi dalam grup tu mereka share jugalah, mereka kata bila mereka buat Coach State ni berderai air mata sebenarnya. So macam mana boleh berlaku macam tu sampai berderai air mata? Sebab dia buat dengan penuh penghayatan. Kalau apa yang Cik Tamin cakap tadi ya, Cik Tamin, kita ambil satu kes lah. Katalah COVID ni. Okay, kita ambil COVID ni, kita buat Coach State untuk COVID ya. Kita buat Coach State untuk COVID, kita kata okay, I'm connected. I'm centered. I'm centered tu maksudnya saya faham keadaan COVID yang berlaku sekarang ni. Statistik yang meninggi. Jadi kita rasa macam ya Allah, jadikan kau turunkan ujian ini. Kenapa ya Allah? Hanya Engkau je yang tahu. Aku tak tahu ya Allah. So I'm centered. Saya terima hakikat ni. Terima dulu ya. Apa yang berlaku kita terima dulu. Kemudian kita open. Kita tengok apa yang berlaku sekeliling. Ya, apa yang berlaku. Orang saudara mara kita, anak kita ya. Macam mana mereka menghadapi keadaan ini. Mereka yang sekolah tak boleh pergi sekolah ya. Kat sekolah pun hari tu ada seorang anak saya, dia ada anak dia lah, cucu saya ni, dia ada kawan dia tidur kat rumah ni. Kawan dia baru umur 8 tahun ya, tidur kat rumah ni. Dia tidur kat rumah ni, bila dia balik, the next day dapat result, rupanya dia positif COVID. Ya, 8 tahun je baru. So kami ni, the whole house, kami terpaksa pergi swab. Kami sebab kontak rapat lah kira. Dia datang rumah kami, dia tidur sini. So kita tak keluar rumah, yang datang pula bawa. Ya, kami swab, tapi alhamdulillah kami semuanya negatif ya. Jadi alhamdulillah. Jadi tapi kerisauan tu. Jadi kita open, aware akan benda tu yang berlaku tentang COVID ni. Bagaimana kita aware kehidupan orang sekarang ni. Kalau kita dah sampai ke tahap itu ya, tuan-tuan dan puan-puan, tak sedih ke kita? Sedih kita, menitik air mata juga ya. Itu sebabnya bila dia orang cerita dalam mega event ni belum berlaku lagi. Sebab sepatutnya hari tu bulan 3 tapi dah postpone ke bulan 7 ya. Jadi bila benda tu berlaku, kami ni jadi trainer, kita dengarlah apa yang mereka kongsi tu ya. Kita dengar. So kalau kita sendiri buat, kita sedar hakikatnya yang berlaku ya. Di mana kita dah open, kita dah aware, and then kita connect. Semua perkara tu masuk dalam kontainer kita ni, kita aware, kita connect semua yang berlaku tu. Ya Allah, Engkau jadikan COVID ini atas sebab yang hanya Engkau yang tahu ya Allah. Kau saja yang tahu. So kita beramai-ramailah baca Yasin, kita ramai-ramailah macam-macam ibadat yang kita buat. Kita minta pada Allah supaya angkatlah balik virus ini ya Allah. Tak tahan kami ni. Perkara ini sangat
mendatang kerisauan pada kami, ya Allah. Angkatlah balik, ya Allah. Kita minta sesungguh-sungguhnya pada Allah. Kerana kalau kita minta, kita kena minta dengan sungguh-sungguh, kan? Kalau kita minta, Allah angkatlah balik, ya Allah. Susahlah hidup aku, ya Allah. Kalau cakap macam tu, kan? Jadi kita perlu dengan bersemangat, dengan hati nurani kita, supaya apa yang kita minta tu Allah akan kabulkan, insya-Allah. Kalau beramai-ramai kita buat begitu, ya. Dan sudahnya kita hold, ya, kita hold tu ourselves. Terima hakikat tu, terima. Ya Allah, ini aku ni, ya Allah, aku mohon belas ihsan-Mu, ya Allah, ya. Kau angkatlah balik, ya Allah. Aku memang tak berani, takut, ya Allah. Aku tak tahu apa hikmahnya, hanya Engkau je yang tahu. Tak menitikkan mata kita kalau buat macam tu, ya. Memang kita akan sedih. Jadi satu lagi yang saya nak share adalah untuk coach state ni, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita buat bila kita kata, ya Allah, kita kata I'm centered. Kita centered ni, masa kita centered tu, kita bayangkan ada cahaya yang bersinar-sinar masuk ke dalam otak kita ni. Kita bayangkan, ya, tuan-tuan perempuan boleh buat, ya. Cuba buat on your own nanti. Kita bayangkan cahaya. Kerana saya dah lalui. Saya dan Tok Ros dah lalui. Kami hari itu kita pergi ke Langkawi, ya. Bawah pimpinan Haji Taib jugalah, dia bawa kami ke sana, ya. Kita buat di sana. Jadi apa yang saya dah buat, dia kata kita bayangkan sekarang ni kita buat coach state ni, ya. Kita centered dulu. Lepas tu kita open. Kita open semua deria kita. Kita masukkan cahaya putih ni masuk dalam badan kita. Sekarang masuk kat kepala, kat tengkuk, dia jalan lagi, bawah ke belakang, ke spine kita, bawah. Jadi masa ketika saya buat tu, saya sakit belakang sebenarnya. Saya sakit belakang. Jadi, tuan-tuan perempuan, ya, saya bayangkan yang cahaya ini pergi ke tempat saya sakit tu dan dia ambil penyakit saya tu, ya. Saya bayangkan dalam minda je. Kita tak ada buat apa pun, tak ada kita tangan kita taruh tak belakang, tak ada. Kita dalam minda saja, minda separuh sedar kita tu, dia masuk, dia sampai ke situ, saya buang, saya ambil sakit saya tu, saya campak. Kita orang buat masa tu antara pukul 3 hingga 5 pagi. Di tepi pantai, tuan-tuan, ya, di pantai. Jadi saya campak keluar tu. Lepas tu sampai habis lah. Lepas tu Haji pun minta lah kita aware benda yang berlaku sekarang ni. Bayangkan idola. Siapa idola tuan-tuan dan perempuan. Masa tu kita bayangkanlah Rasulullah semua. Rasulullah, kita bagi salam ke Rasulullah semua. Kemudian kita connect dan kita hold. The next day tu, tuan-tuan dan perempuan, saya tengok, tak ada sakit saya. Saya dah suffer sakit tu almost a month. Sakit sangat, ya. Bubur minyak ke apa ke, suami saya kata, betul ke nak pergi Langkawi ni? Dia kata sakit belakang ni macam mana ni apa? Saya kata tak apa, saya buat minyak. Apa-apa nanti saya letak minyak. Langsung tak guna minyak dah kat Langkawi. Saya baik, alhamdulillah. It heals by just using coach state. So you can do the same. Tuan-tuan perempuan boleh buat. Saya share tadi dengan Cik Syafiee macam mana Cik Syafiee tanya coach state ni apa guna sebenarnya. Sebenarnya coach state ni untuk kita dapatkan tenaga baru, untuk kita dapatkan mood baru, ya, untuk kita dapatkan ilham baru, idea baru, ya. Okey, saya nak share satu, tuan-tuan dan perempuan, dalam buku Pelonjak Prestasi itu ada satu bab yang detox minda itu, yang dibuat oleh Profesor Datuk Dr. Jalani, ya. Dia demo depan kami, ya. Masa tu saya dengan Tok Ros adalah pergi kursus dia. Kadang-kadang dia orang ni adalah buat kursus sikit-sikit, ya. Yang kita bayarlah kat dia orang kan, sebab dia orang memang nak share ilmu, ya. Jadi dia demo depan kami macam mana dia buat coach state. Dia buat hari-hari, ya, tuan-tuan perempuan, hari-hari dia buat pagi-pagi sebelum keluar rumah. Sebab dia nakkan mood tu, ya. So dia buat, dia ni ahli silat. So dia buat dalam bentuk silat lah. Dia buat lah macam ni, nakkan centered, so I'm centered, dia cakap. Ya Allah, I'm centered, ya Allah. Kemudian itu perkataan dia lah, ada perkataan dia sendirilah, seperti mana yang saya cakap tadi, kena aware yang saya sekarang nak pergi kerja, saya nak pergi mengajar, ya Allah, ke universiti saya, ya Allah, ya, kau bantu aku, ya Allah, berikan aku kekuatan tenaga, ya Allah. Kemudian dia connect.
tu dia hold. Pum. Dia buat macam tu. So dia terus langkah masuk kereta. That's how he did that every day. Jadi tuan-tuan dan perempuan pun boleh buat the same. Kalau kita nak pergi kerja ataupun kita bangun, kita dah siap solat ke apa ke, kita nak pergi jumpa kita punya anak-anak ke apa ke, kita buat tu dulu. Buat supaya kita ni jadi seorang yang betul-betul kuatlah bertenaga menghadapi apa saja keadaan yang berlaku. So itu sedikit sharing saya lah tuan-tuan dan perempuan ya. Kalau boleh dijadikan satu amalan ya, amalkan ya. Puan Siti Rohmah buatlah tu supaya kita insya-Allah perkara ni kadang-kadang kita tak tahu yang nak bagi asbab nakkan sembuh tu hanya Allah je yang beri kan. Kita usaha. Datuk, ya saya. Boleh tak saya nak kongsi dengan kawan-kawan lah, sebab saya ni kira pesakit kan. Pesakit mental lah. Sekarang dah tak malu dah nak ngaku pesakit mental. Dulu malu. Okey, masa saya tahap teruk mula-mula iaitu tahun 2019, lebih kurang bulan 5 ke bulan 8 tu memang saya cukup teruk lah. Sampai ada abang saya ingat saya ni gila. Saya menjerit-jerit dan sebagainya lah. Itu memang saya teruk lah sebenarnya, saya menjerit sendiri. So kebetulan kawan saya punya pegawai takbir tu dia ada PhD in psychology. So dia psikologis lah sekarang ni. Jadi dia yang guide saya dan pada masa sama dia macam ustaz lah di Darusshifa. So dia dua-dua dia guna untuk saya. So saya tak boleh tidur Datuk. Malam-malam saya buat kerja rumah pukul 2 pagi, 3 pagi sebab saya tak boleh tidur. Jadi bila saya mengadu dengan dia, dia suruh saya dengar Quran, pasang earphone, dengar apa-apa ayat Quran lah. Dan teknik tu sangat berkesan lah, Alhamdulillah. Lepas saya dengar Quran tu, saya tak sedar. Tahu-tahu besok pagi saya dah bangun. Itu yang saya belajar lah, sebab orang sakit mental ni yang saya dengar lah. Banyak orang kata memang susah nak tidur. Even doktor bagi saya ubat tidur. Untuk saya tidur dia bagi setengah biji makan. Kalau setengah biji itu saya boleh tidur 12 jam. Tapi bila saya jumpa doktor biasa, doktor lain, dia kata you jangan makan ubat tu. Kalau boleh you stop because nanti you terlalu depending on ubat. Nanti you dah tak boleh tidur secara natural. So saya gunakan Al-Quran tadilah. Itu saja Datuk. Okey, alhamdulillah. Terima kasih atas sharing. Ada siapa nak bertanya ke tadi? Tak ada ya? Okey, saya sangat appreciate lah your sharing Puan Siti Rohmah, sebab yalah bukan senang nak open up macam tu kan. Tapi tak apa, saya insya-Allah kita akan sambunglah tentang perkara ni ya. Jangan terlalu fikirkan tentang perkara tu. Bila terfikir je, tiba-tiba terfikir je, just buatlah apa yang puan buat semalam tu ya, dalam bilik air tu. Basuh bilik air ke yang puan buat semalam tu lah, buatlah something. Buat something asalkan you occupy your mind with something else ya. Kalau dia free, dia fikiran kita ni free, dia akan menerawang tak ke mana-mana. So don't let that happen ya. You keep in control. You control yourself ya. Jangan biar fikiran kita ni melayang-layang, dan bila fikiran kita melayang-layang, jadi benda lain akan masuk lah. Itu yang akan membuatkan kita selalu not in control ya. Take charge, itu yang penting ya. Puan Siti Tati. Ya saya. Kes Puan Siti Rohmah ni kami akan susu juga. Kami akan susu juga bantu dia. Yalah, ada kalanya maklumat dan pengetahuan berkenaan dengan kita punya kaki tangan ni ada yang kita dapat kalau di maklum tu kita tahulah bila berada dalam ni dia open to share. So kami pun bersyukur sebab dia pun dah
Mana dalam akrab ni ahli akrab saling memahami. Kami di peringkat di psikologi Mafi, Puan Siti Rahmah akan susulah untuk kita bantu bersama Puan Siti Rahmah, insyaAllah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu sebabnya kadang-kadang bila kita menghadapi sesuatu perkara, we only keep it to ourselves, ya. Itu yang bila 4F tu berlaku tadi, kita tak fight dan kita pun tak fly, lepas tu kita freeze and eventually kita fall. Itu sebabnya kita tak share dengan orang lain. Please ask for help, ya. Kadang-kadang ya tuan-tuan perempuan, mungkin apa yang kita lalui, kita fikirkan itu mungkin ini biasa je, nanti dia akan pergi. Betul, dia akan pergi. Tetapi sebelum dia pergi tu, penyakit dah hinggap kat kita. Mana tak singgapnya? Kalau dah kita memang terlalu memikirkan satu perkara, badan kita ni dah tak boleh nak terima lagi, jadi dia akan mengumpulkan penyakit dalam badan. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam kajian kami ya, masa saya di KPM dulu, kita ada buat kajian. Kita kumpulkan mereka yang kena kanser ya. Tak kira lah apa kanser pun. Masa tu kita kumpulkan, kita dapat lebih kurang more than 10 people. I think 14 to 15 people ya. Kita kumpulkan mereka yang ada kanser ni dalam warga KPM ini, dan kita letakkan dalam satu tempat, kita buat kursus untuk mereka, dan kita buat sesi dengan mereka, one to one sesi. Dan apa kami dapati? Eventually kita dapat tahu mereka ni semua ada isu in their life. Ya, ada isu yang mereka tak nak share, yang mereka tak nak let go. Kadang-kadang mereka tak cakap. Sometimes ya Nordin ya, you tengok orang macam sehat je, kata apa, but their mental might not be sehat. Kan tahu. Jadi betul tu kan. Jadi apa yang kami buat macam itulah, kita panggil mereka. Kalau tak Nordin, you boleh buat perkara ni dalam kementerian. Berapa orang yang ada kanser di Kementerian Pertanian, ada berapa orang, you dah boleh dapatkan maklumat tu kan, maklumat tu daripada sumber manusia, dan you collect mereka ni semua. Ataupun kalau ada you buat, dan ataupun mereka yang dalam pool ni ya, penyakit ni tak semestinya penyakit kanser saja, tapi kami kumpulkan kanser sebab yalah KPM tu besar. So bila cakap kanser je, kalau dah dapat 10 orang tu pun dah kira ramai juga. I don't think you can get 10 orang kanser di Kementerian Pertanian kan. Tapi we don't know, never know. Selamat Kan. Jadi ya hari tu kan dia nak makan 2 bungkus selamat tu kan. Pasangan mana nak buat. Jadi itulah saya kata, kalau misalnya kita always prihatin ya dengan apa yang berlaku sekeliling ya, dengan orang-orang yang tu, jadi kita akan dapat tahulah ya, bila kami dah kumpulkan mereka yang kanser ni, memang mereka semua ada isu ya. Dan ada juga kalau yang stage yang dah ke stage 4 pun ya, mereka dapat contain tau. Mereka penyakit mereka tidak menjadi lebih teruk, tetapi dia beransur pulih. Sebab apa? Sebab dia dah let go. Ya? Kita bantu dia let go. Ya? Dan masa tu memanglah, masa tu saya NLP ni saya tak berapa sangatlah mahir, walaupun dah belajar pada ketika itu. Tetapi let me assure you tuan-tuan dan perempuan belajar NLP pada hari ini, if you do not practice, you have your books with you. Books ya, bukan books. You ada 2 buku. Satu buku adalah teori dan satu buku adalah practical. Please make a point baca buku ni. Kalau tuan-tuan perempuan nak jadikan satu hiasan kat rumah je, saya tak dapat pahala ni. Saya dengan Tok Ros tak dapat pahala ni ya. Jadi kami beri ini ya supaya tuan-tuan dan perempuan dapat menggunakan ya. If not for other people, at least for yourself ya. Sebab benda ni memang satu ilmu yang sangat berharga ya. Jadi apabila kita dapat tahu tentang perkara-perkara ni, kita amalkan ya, jadi itu sebabnya, if only I knew NLP masa saya kat KPM dulu, kita boleh gunakan teknik-teknik ini kepada mereka. Kerana benda yang berada di fikiran kita ni memang kita boleh buang sekelip mata. Boleh. It's doable. It can be done. Boleh ya. I've seen it ya, in front of my eyes. Saya dah tengok bukti memang ada. Jadi saya mintalah tuan-tuan dan perempuan, semoga ilmu yang kami sampaikan ini please practice.
ya. Baca buku tu. Baca buku. Kalau tak nak baca the whole book pun at least bacalah chapter-chapter yang kami dah tulis. Dalam slide ni tuan-tuan perempuan ada ambil gambar slide tu. Saya minta maaf lah saya tak boleh bagi slide ni sebab memang akademi memang tak pernah bagi slide ya. Ini slide ni pun daripada akademi juga. Mereka memang tak bagi, mungkin agaknya hak cipta ke saya tak tahu. But you can take picture. When I show you the slide you can take picture. You can do that on your own ya. Tetapi untuk nak bagi slide tu memang tak boleh lah ya. Okay. So tuan-tuan perempuan praktis. Kalau ada macam sakit kepala misalnya, sakit kepala ni satu perkara yang paling mudah untuk kita nak rawat dengan buat coach state tadi ni. Buatlah, buanglah sakit kepala tu, masukkan. Tapi tuan-tuan perempuan perlu buat ada dalam keadaan yang paling tenang. Tenang, relax, tidak ada gangguan. Sekiranya tuan-tuan perempuan tengah buat, tiba-tiba nak masuk bilik ke apa ke, then tak apa, kita stop. Dia tak akan menjejaskan your state management, dan kita akan buat apa ni lagi lah, kita buat lain kali. Buat pula balik, start balik. Ya? Jangan terus sambung. Sebab kalau sambung kita tak tahu apa ujung tadi, tiba-tiba pangkal je kan. Apa pangkalnya, tiba-tiba ujung je. Ya? Jadi itu perkara yang saya pohon sangat-sangat pada tuan-tuan perempuan, selalu praktis buat dan baca buku. Itu saja caranya ya. And if you have any difficulties in understanding ya, you need to know more ya, contact je kami. InsyaAllah if you want to have a explanation ke apa ke, tak ramai pun tak apa, kita buka je Zoom session ni ya. Zoom session ni memang kita dah bayar for the whole year. So memang bukan setiap buka bayar lain tak ada. Mana yang dah tahu tu tahulah ya. Jadi maknanya kita kalau ada masa, kami pun ada masa ya. Kami ni pun walaupun dah retired, tapi banyak aja bendanya nak buat. Banyak perkara yang kami involve lah kan. Jadi ada masa, kalau ndak betul-betul ndakkan masa kami tu, you let us know in advance, insyaAllah kita boleh bersama-sama. In fact bersama dengan Nordin, dengan Puan Zuraini. Boleh Tok T, kami boleh aturkan insyaAllah. Dengan Puan Zuraini insyaAllah. Okay, alhamdulillah dah dengar assurance daripada pihak penaja. We will not charge ya. Penaja tu maksud saya kementerian. Sebab kalau dengan akademi, you approach akademi, memang dia akan charge lah ya. Kami ni walaupun trainer di akademi, tetapi we are on our own. Ni one, kita di bawah company kita sendiri. So money is not our priority lah ya. Our priority now is to berkhidmat kepada warga-warga perkhidmatan awam lah. Sebab kami pun berasal di sana. So kita faham, kita dah nampak perkara ini berlaku masa kita berkhidmat dulu. Maaf, ini special group ni sangat special. Memang kehadiran Cik Nordin dan Puan Zu. Alhamdulillah. Tok Ros, anything to add, Tok Ros? Actually dah panjang lah yang bercakap. Anyway, just to share lah apa ni. I always believe in you have to let go things. You know, whatever in your mind, you have to let go things. And always talk to people. Let go tu maknanya you need to talk to someone else. Don't keep it to yourself. Bukanlah nak apa, just kita ada share juga experience kan. Kita pun dalam perkhidmatan awam ni kan, there's an up and down. When you are in one ministry is like this, another ministry is like that. Just to share masa my experience working with Tan Sri Rafidah Aziz, because I was the SUSK dia. You tahulah bekerja dengan Tan Sri Rafidah Aziz kan. How stressful it can be. Betul, selagi kita keep to our semua tu, you tend to get so stressful, and because of that, because I didn't share things sangat, because yalah benda related to work, and then kadang-kadang nak share dengan our spouse pun, he might not understand it, so you just keep to yourself. That is where I start having arthritis, you know, because of that. Pasal stress, it's all about stress. Yeah? But it's not long because I move out. Macam I kata tadi sebelum saya, my reaction is that I fly, I move out. So
walaupun dah 3 tahun setengah as a SUSK dia, so after ada incident in a sense that macam I don't think I can prolong too long, so I told her I would like to have a new environment. So but one thing good about her, she understand the situation, and then saya keluar daripada meeting masa tu, and I work saya dapat dapat pindah ke tourism. The tourism is orang kata the turning point. Saya learn about people, because sebelum tu saya di treasury, di MITI, di banyak tempat. My work, nature of work is all about economics and finance. So bila masuk ke tourism, saya kena handle tata tertib. That is where saya didedahkan dengan psikologi. Sebab nak faham manusia kan, I don't have any degree ataupun on human resource management. I don't have it. I even don't have any course on that. So that is why bila dah masuk ke tourism, bila saya kena handle tata tertib, saya kena handle dengan human, saya start belajar on psychology and so on. It interests me so much sampai saya buat my PhD in human resource management and psychology lah, adalah sikit-sikit kat situ kan. That is where I understand people, and I understand how to let go things, you know. By letting go, you don't have any stress, you talk to people, maknanya I bring my life back, you know. Bukan sakit tu masih ada lah, tetapi tidak seteruk yang sebagaimana bila kita dalam keadaan stres. Di situlah saya belajar bahawa understand people. Dulu tu macam dengan orang ni macam yes and no je kan. Dealing economics and finance kan, yes or no. Tak ada orang kata the empathy-nya tak ada, yang kita nak listen to people tak ada. So that is what happened. So however, alhamdulillah, balik daripada PhD, letak pula di JPA, handle human capital dengan studentnya, dengan parentsnya, dengan anggota perkhidmatan awam. I sebenarnya sangat-sangat bersyukur. That is where saya memahami manusia tu dengan lebih baik lah, ya. And alhamdulillah, things change, and I would like to carry on with that. Giving back to the community, giving back to the apa yang boleh saya sumbangkan. Sebab saya rasa kalau lah saya tahu, knowing NLP sebelum masa berkhidmat tu, that can help me a lot, especially dealing with students. Sebab kita hantar student di overseas kan, kita menaja student, kita punya pelajar-pelajar punya anggota perkhidmatan awam dapat PhD, dapat masters, ada yang tak lulus, tak apa semua tu. That is where we can learn, yang kita boleh bantu kan. So that is where, tapi it's never too late. Kita ni sentiasa develop ourselves with more ilmu, more knowledge, yang mana kita anggap ilmunya boleh disebar luas dan memberi manfaat pada orang lain. So itulah just sedikit sharing with all of you. Itu saja. Okay, thank you Tok Ros. Tok Ros ni dia banyak pengalaman ya. Dia banyak dealing dengan physical of the human beings ya. Jadi Tok Ros ni pun ahli akrab juga ni dulu. Cuma masa tu belum nama akrab kan Ros? Tak belum. Sempat sekejap aja ni. Sekejap aja. Tapi yelah, when talking to her, of course dalam hidup kita ni kita tak terkecuali daripada masalah, problem semua kan. Jadi by talking to her pun sebenarnya saya dah rasa macam, oi, ini lebih pada kaunselor ni. Dia punya memahami ni tu. Dia punya memahami, itulah pada saya memang sesuai sangat tu ya, bila dia setuju untuk bersama-sama dengan saya dengan NLP ni, saya sangat gembira ya. Walaupun tak ada degree in psychology, but you understand people better, I think. Thank you for being with me. Okay, sekarang ni ya tuan-tuan dan puan-puan, kita cakap pasal state management tadi. Jadi sebelum kita break hari ni ya, saya nak bercerita sikit lah tentang state management ya.
ini dalam buku Rahsia Sains ni ada dalam muka surat 9 ya. Tuan-tuan perempuan bacalah nanti. Kalau tak baca, saya macam ni, saya nak bagi sedikit petua. Sebab ada orang membaca, sebab apa dia tak meneruskan membaca? Sebab dia rasa dia baca lambat. So nak baca satu chapter pun lambatnya nak baca kan. Jadi sebab kami ni, saya dan Tok Ros ni, kami dah mengambil speed reading punya kelas ya. Jadi speed reading ni ialah kita ambil pun at this age lah. It's a good class ya tuan-tuan perempuan. Kalau lah dengar ada dia orang nak buat kursus speed reading ni, on your own apply lah ya. Ada seorang tu siapa, Ali Akbar ni, Ali Akbar. Dia yang buat speed reading ni, dia ada buat buku semua, and ada books, a lot of books about speed reading. You can also baca buku-buku macam tu. In fact dalam internet pun boleh Google banyak ya. Jadi apabila kita baca tu, di antara petua yang saya masih ingat lah tentang speed reading ni, bila kita baca macam yang tertera di sini, keadaan emosi diri adalah perbezaan di antara kejayaan dan kegagalan. Kalau kita baca macam tu, memang dia akan jadi lambat. So apa yang kita buat, tapi with practice ya tuan-tuan perempuan, saya cuma bagi tips ya, if you want to follow lah ya. Kita baca, ambil every 3 words sekali, keadaan emosi diri sekali, baca sekali ya, baca sekali. Ataupun kalau dalam satu ayat tu, ayat yang pertama tu ada 4. So keadaan emosi diri adalah perbezaan di antara kejayaan dan kegagalan. Thank you sayang. Ada orang hantar food, my cucu. Okay. Jadi macam itulah. Jadi kan tuan-tuan perempuan, cuba praktis bila baca buku, ada ambil 3 words tu sekali, baca sekali. Jangan keadaan emosi diri, tak boleh macam tu ya. Keadaan emosi diri dalam in our mind, ambil 3 perkataan tu sekali. Keadaan emosi diri adalah perbezaan di antara kejayaan dan kegagalan. Itu sebab boleh baca cepat ya. Itu di antara tips lah yang saya boleh kongsi dengan tuan-tuan dan perempuan. So coming back to our state management ini ya. Apabila setiap kali kita ya bercakap dengan orang ya, kita perlu kita dah kata tadi dengan coach state itu akan membantu kita prepare ourselves to be at ease ya, to be dalam keadaan relax, tenang ya. Dan apabila yang menentukan kejayaan state seseorang itu antara dia berjaya ataupun dia gagal mengawal keadaan adalah dia punya state management itu sendiri ya, keadaan diri itu sendiri ya. Jadi apa yang kami buat ya, yang kami buat di akademi setiap kali adalah setiap hari sebelum kita memulakan apa-apa, kita akan of course pagi dulu. Pagi. Okey, baru kita dapat tenaga ya. Tenaga dah masuk. Okey. Then kita buat coach state. Dah buat coach state, kita buat pula state management ya. State management ini dia akan berada bersama tuan-tuan dan perempuan untuk jangka masa yang tuan-tuan perempuan perlukan lah ya. Contohnya keadaan diri waktu berucap ataupun keadaan diri masa dalam kelas ya. Sekarang ni saya tulis di sini bertenaga. Jadi sekarang ni bertenaga. Okey, saya bagi yang kedua fokus, saya bagi yang ketiga adalah mencari ilmu. So kita bersama-sama buat ya. Maka saya demokan dulu. Kita bersama-sama buat. Yang ini saya minta tuan-tuan perempuan berdiri. Berdiri supaya kita boleh buat dengan bersemangat dan we really mean what we said ya. Okey. Sekarang ni saya cakap ya. Saya buat dulu. Tuan-tuan perempuan jangan ikut dulu. Saya buat dulu ya. Saya bertenaga. Saya fokus. Saya menuntut ilmu. Mencari ilmu ke menuntut ilmu boleh. Buat. Yes. Buat 3 kali. Ya. Jadi sebab kita buat apa gitu, supaya kita, we are telling our subconscious, kita ni ada conscious dengan subconscious diri kita kan. We are telling our subconscious, today this is our state management. Ya. Okey. Jadi sekarang ni boleh buat sama-sama ya. Saya bertenaga. Saya fokus. Saya menuntut ilmu. Okey. Itu pertama. Kedua kali kita buat. Saya bertenaga. Saya fokus.
Saya menuntut ilmu. Saya menuntut ilmu. Okay, kali ketiga. Last ya. Saya bertenaga. Saya bertenaga. Saya fokus. Saya fokus. Saya menuntut ilmu. Saya menuntut ilmu. Yes, yes, yes. Yes, 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 yes. Okay, Alhamdulillah. Jadi ini di antara perkara yang saya nak tuan-tuan dan puan sentiasa buat ya. Hari-hari buat. Itu sebabnya saya katakan tadi coach state is the beginning and then you determine ya, you tentukan, tuan-tuan puan tentukan your own state management every time without fail ya. Dengan buat macam tu maka tuan-tuan puan akan sentiasa in control of yourself ya. Tak adalah kita lesu ya, dan kita tak tahu apa tujuan kita berjumpa, semua itulah ya. Jadi itu di antara perkara yang saya ingin share. Jadi seperti mana yang kita dah rancang tadi, next ada apa-apa soalan ke tentang state management? Tuan-tuan puan boleh baca lebih ya dalam buku surat berapa saya cakap tadi ya? Muka surat 9. Muka surat 9. Bacalah buku. Maybe Megan need to add apa sikit, T. Ya, Kalau boleh, apa ni tadi yang early in the morning before you dah masuk kerja tu kan, then you can do your state management ataupun you do your coach state. Misalnya kita buat coach state kat rumah kan, kita buat apa ni, dan kita datang kerja, then you start, hari ini saya bertenaga, saya fokus, saya ceria misal kata. Hari ini saya bertenaga, saya nak ingin tahu whatever things yang that motivate you, then you can do that. Then, ataupun you have a small unit yang mana dah KPP ke KPSU, ambil orang-orang yang dekat yang sekeliling kita tu, do that state management. And I'm very sure the unit or yours or your cluster kan akan menjadi lebih seronok lah. That is how kita bring the aura harmonious, conducive in terms of work. Kita pun macam lebih fokus in terms of apa ni. I think that would be doing that. Itu je lah sharing. Okay, thank you penambahan yang jitu ya daripada Tok Ros. Kita ada masa lagi, sekarang ni kita 12.38, kita ada 22 minit lebih kurang. Jadi boleh tak kita buat dulu kita fill in dulu, kita fill orang dulu, then kita tengok masa. Kalau masa saya ingat just nice lah, kita habis je buat ni, nanti kita buat explanation after the break. Yes, that's right. Yeah. Okey, jadi tuan-tuan dan puan, kita buat serentak ya. Saya akan bacakan soalan ni. Tuan-tuan puan dah ready ya? Ada kertas masing-masing yang dah print ya? Kalau tak ada, tak apa, just answer, give your answer, write it down, kemudian yang 5 soalan ni ke Datuk? Macam mana, tak dengar? Yang 5 soalan ni ke Datuk? Ya, 5 soalan tu puan. Okey. Jadi kita buat serentak. Nanti calculation tu nanti saya serahkan pada Datuk Ros lah. Boleh Tok Ros ya? Boleh. Okay. Sekarang ni soalan yang pertama ya. Soalan pertama, saya membuat keputusan yang penting berdasarkan kepada tuan-tuan dan puan, bila jawab soalan ni jangan banyak fikir ya. Baca je, saya bacakan soalan je, you dah ada your answer. Just tick terus ya. Bukan tick lah, maksudnya ikut keutamaan. Tulis keutamaan ni apa. Nombor 1, yang mana 1 yang paling tepat. Nombor 4 tu paling tepat sebenarnya. Nombor 3 perihal diri yang hampir tepat. Oh, tak betul pula spellingnya tu. Hampir macam cakap ya. Perihal diri yang hampir tepat. Pilihan perihal ketiga. Dan perihal yang kurang tepat mengenai anda, nombor 1 ya. Jadi setiap satu ni tuan-tuan puan isi nombornya. Mana yang perasaan dalaman atau intuisi, mungkin ini yang paling tepat lah mengenai tuan-tuan puan, letak situ nombor 4. Kemudian yang ini nombor 3, ini nombor 2 dan ini nombor 1. Kalau itulah turutannya. Kalaulah ini, katalah ini nombor 3 ya, nombor 1 ni yang the first one ni nombor 3, letak nombor 3 kat situ. Kemudian yang ini nombor 1.
Ini paling tak tepat. Saya bukan maknanya terdengar baik. Ya? Bukan begitu. Okey, buat nombor 1. Kemudian yang ketiga ni, apa yang nampak terbaik untuk saya? Yang ini nombor 2 katalah. Ini yang nombor 4. Kajian penilaian teliti dengan isu-isu yang terbabit. Then you put number 4 there. Buat macam tu. Sebab nanti later on, you got to transfer to your answer sheet yang ada kat bawah tu. Boleh ya? Nak tanya sikit, dia ikut susunan Tak, bukan ikut susunan macam mana Puan? Maksudnya macam soalan 1 tu, dia mesti ada susunan 1, 2, 3, 4 ke ataupun ikut kita punya jawapan? Ikut kita punya jawapan. Saya bagi contoh tadi, ya. Kalau saya yang menjawab soalan ni. Dia tak ikutlah susunan dia, tak ikut pilihan yang kita rasa tepat. Macam contohnya saya membuat keputusan. Kalau tak ada 1 tu tak apalah kan? Kena ada semua 1, 2, 3, 4 kena ada pada setiap. Semua kena ada. Setiap blank ni. Setiap ada blank tu. Itu yang ramai yang faham begitu. Itu map masing-masing tu saya kata tu ya. Jadi okey, contoh, saya bagi contoh. Kalau saya lah jawab soalan ni. Kita bagi contoh. Okey. Saya membuat keputusan yang penting berdasarkan kepada, kalau saya akan buat ini. Nombor 4 jawapan saya kat sini. Kemudian mana satu lagi ya, nombor 3 yang mana? Nombor 3 perihal diri yang hampir tepat. Okey, saya akan buat yang ini. Tak boleh pula klik kat situ, nombor 3. Sini nombor 3. Mungkin you can say it out, boleh tak kalau tak dapat tu? Yelah sebab tak ni tadi kan. Okey. Dia dah lari. Okey. Jadi sekarang ni macam mana nak gunakan balik? Baru masuk ya. Okey. Jadi yang ketiga, line yang ketiga ni, ini nombor 3. Dekat sini nombor 3. Misalnya ya. Ni nombor 3. Kemudian saya tengok perasaan Dia ada share slide ke? Macam mana? Doktor ada share ke? Ada share kat slide ke? Sebab sekarang ni saya nampak dekat exercise breakout ni. Exercise breakout? Saya ada share kat slide, tak nampak ya? Tak ada? Ada. Nampak breakout tu. Nampak breakout room? I tak nampak. Ada breakout room yang latihan ujian sistem minda ada, tapi yang you nak share tu tak ada. Oh, yang sekarang ni, yang apa ni? Sekarang ni tak ada ya? Tak nampak dah tu. Oh, ya ke? Yang soalan-soalan tu tak ada. Nampak slide 69 je. Astagfirullah. Saya seorang buat shot sendiri lah ni. Kena keluar dulu yang PowerPoint tu. PowerPoint tu keluarkan dulu. Okey. Keluarkan dulu PowerPoint tu. Okey. Mana ya? Okey, kalau saya share yang ni. Ini nampak tak? Nampak dah. Saya akan ada tadi. Confidence cakap. Confidence sendiri, shot sendiri. Okey, jadi macam ni lah contohnya. Kalau saya jawab soalan nombor 1, saya akan buat kajian ni, nombor 4 ni. Ini pada saya paling penting. So, saya buat nombor 4 di sini. Kemudian, saya tengok yang ini nombor 3. Pada saya, perihal diri yang hampir tepat ni, saya nak nombor 3. Apa yang nampak terbaik untuk saya. Ya? Kemudian, saya nak pilih yang ini sebagai nombor 1. Saya pilih yang macam tu. Dan kemudian yang ini pula, saya nak pilih sebagai nombor 2. Macam tu ya tuan-tuan, perempuan. Jadi setiap soalan bagi nombor tak perlu ikut turutan. Oh, ini kebetulan ikut turutan pula 1, 2, 3, 4. Jadi tak perlu ikut turutan. Kalau nak buat nombor 4 dulu pun boleh. Kat sini buat nombor 4. Dekat sini saya buat nombor 3. Kemudian dekat sini saya buat nombor 2. Kemudian kat sini saya buat nombor 1. Asalkan semua ni ada jawapan yang macam saya tulis macam tu.
ikut prioriti masing-masing lah. Ya, betul Cik Malik. Ikut prioriti masing-masing. Okey, jelas Tok T. Salah faham lah tadi. Yalah, saya pun minta maaf lah, ya Allah. Rupanya kena tutup dulu PowerPoint tu. Masya Allah. Okey, saya sepatutnya buat ni masuk dalam PowerPoint. Ya, senang lagi kan. Tapi saya hyperlink, lepas tu saya terlupa pula. Macam itulah. Faktor umur. Okey. Jadi sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, kita buat nombor 1 ya. Bila saya sebut tu cepat-cepat buat ya. Jangan fikir lama-lama. The first answer come into your mind, that is the right answer. Just remember that ya. Okey, kita buat number 1. Saya membuat keputusan yang penting berdasarkan kepada sama ada perasaan, dalaman atau intuisi, ataupun mana yang terdengar baik sekali pada saya, ataupun apa yang nampak terbaik untuk saya, ataupun kajian dan penilaian yang teliti dengan isu-isu yang terbabit. Sila isi. Okey, siap? Okey, nombor 2. Cepat ya tuan-tuan perempuan, tak usah ambil lama-lama sangat. Okey, nombor 2. Dalam sesuatu perbahasan, saya paling sering dipengaruhi oleh nada suara orang yang tersebut, sama ada saya dapat melihat atau tidak buah fikiran yang dikemukakannya, perkara logik yang dikemukakannya, sama ada saya rasa tersentuh dengan apa yang sebenarnya dirasai olehnya. Okey, siap ya? Boleh kita teruskan? Okey, siap Okey. Okey, nombor 3. Saya amat mudah berkomunikasi tentang apa yang saya dengar. Tentang apa yang dengan saya melalui? Tak betul ayat ni. Saya amat mudah berkomunikasi tentang apa yang saya dengar melalui. Soalan nombor apa tu? Nombor 3. Salah ni, saya pun tak perasan ni. Saya amat mudah untuk berkomunikasi tentang apa yang berlaku dengan saya. Oh, ya ke? Okey. Apa yang salah ni? Okey. Okey, apa saya amat mudah untuk berkomunikasi tentang apa yang berlaku dengan saya melalui apa? Okey. Cara pakaian dan penampilan saya, perasaan yang saya kongsi bersama, perkataan yang saya pilih, nada suara yang digunakan. Sudah ya? Kita move on ya? Boleh? Okey. Boleh. Okey, nombor 4 adalah amat mudah bagi saya untuk mencari volume dan tuning sistem stereo yang ideal, memilih perkara relevan secara intelektual mengenai sesuatu isu yang menarik, memilih perabot yang paling selesa, memilih gabungan warna yang kaya dan menarik. Siap. Okey, Alhamdulillah. Nombor 5. Ada yang protes saya meneruskan? Boleh ya? Boleh. Okey. Boleh. Okey. Saya suka bercerita dan berkongsi pengalaman dengan menceritakan apa yang saya dengar dari pengalaman saya. Falsafah bijaksana dan tafsiran dari fakta dan data yang terdapat. Pengalaman yang sedih dan suka duka yang saya lalui yang melekat di hati saya. Gambaran dan bayangan terutama tentang perspektif tertentu yang boleh digunakan.
Okey, dah siap ya? Okay. Siap. Okey, dah siap. Over to Tok Ros. Silakan. Siap. Okay. So kita dah kira nanti you transform balik semua nombor-nombor tadi tu ke dalam, you salin balik semua jawapan tadi tu daripada ujian tadi ke tempat kosong yang ada. Kita ada dua kan, yang B, K, A, D tu. Masukkan semua. Misal kata kalau nombor 1 tak berapa jelas yang ni. Kalau di bawah V tu kita ada K, A, V, D kan. So di situ you teruskan. Kalau you punya K is number 1, you letak nombor 1. Kalau A nombor 2, kalau V 3 macam saya punya K, A, V, D tu coincidentally 1, 2, 3, 4. So letakkan dalam situ. Kemudian yang keduanya, ya soalan nombor 2 tadi tu, kalau A, V, D, K berapa? Semua sampai seterusnya. Boleh? Boleh. Faham tak? Okey, susunan tadi ya? Dia ikut susunan lah. Ya, ikut susunan yang Faham. ya, ikut daripada apa yang tadi. Kalau di nombor soalan nombor 1, you punya 1 ada maknanya di bawah K tadi, yang mana 1, 2, 3 tu masukkan balik di dalam bawah V tadi tu. V, K, A, D. Faham. Okey, siap. Boleh? Boleh. Faham, alhamdulillah. Oh, cepat. Okey, bila dah meletakkan tu semua tu, kemudian campurkan semua nombor-nombor yang berkaitan dalam table tadi tu. Kan you have a table bawah dia? Campur bermaksud K tambah K, maksud 1K tambah K. Campur ke bawah ya? K macam mana? Ya, ke bawah. Vertically, okey, di bawah K ni tadi macam V ya. Nombor 1 you katakan 3. Nombor 2, 2. 3, 1. Okey. 2, kemudian So digrupkan lah. ya, dan berapa you punya V? Katakan 12. Itulah you punya V. Nanti kan kita akan bagi some explanation on the Contoh Datuk. Faham tak? Boleh? Maknanya jumlah yang terbanyak lah ya. 1, Dia 3. akan melambangkan personality. Dah banyak, yang sikit kan. 1. Yes. Dah faham. Senang ni orang akrab ni. Datuk, kalau dia jadi sama jumlah dia tak apa? Tak apa. Kalau sama jumlah tak apa. Tak apa. So maknanya you are even. Saya tak faham macam mana nak campur ni, yang bercampurkan semua nombor macam mana? Yang mana? Nombor 2, campurkan semua nombor. Yang mana kita? This one nombor 2. Dicampur. Mana no? Yang mana? Yang nombor 2. Grupkan dia. Yang B tadi. Kumpulkan. Turunkan dia. Nombor 1 you di bawah B ni tadi, you ambil semua yang B. Ambil semua yang B dekat daripada atas. Nombor 1 you letak semua B. B you nombor 1 tu. Yang B 3 kan? Katakan 3. You punya B berapa? 7, 11, Saya punya 12, 15. Tengok. Nombor 1. Nombor 1 B saya 3. Boleh buat contoh tak Datuk? Itulah saya tak faham. 6, 9. I think kena control. I baca daripada I punya ni. Okay, try. Cuba you baca you punya. You ambil I punya ni. Boleh. I baca yang ni. You baca. Okay. Okay, saya yang ambil nombor 1, Okay. So that dia nampak. Ini nombor 1 V. Ni. Okay, 1 K. V berapa? Visual banyak. 3. Sini 3. Auditory. Okay. Kinesthetic. Yang ni berapa? Terus. 3 juga. Okay. Yes. Yang ni? 2. Sorry. 2. 2 adalah 2. 2. Okay. 1. 2. 4. Okay, so my visual is equal to 12.
Okay, K 1, 3, 4, 3, 2. So my kinesthetic is 13. Okay, for auditory 2, 1, 2, 1, 1, 7. Okay, D 4, 4, 3, 4, 3. Then 18. So my highest is penilah D lah. I'm an they call it auditory auditory digital. Auditory digital. D tu for digital lah. Yes. Kita sama. Saya punya D19. Siapa tu? Siapa tu? Haslina. V tu for apa? V tadi? V tadi visual. So maknanya kita ni orang visual atau tidak, kita prefer benda yang kita nampak. Kalau kinesthetic ni rasa kan, dengar kan rasa ya. Rasa. Emosi. D tu untuk apa? Itu nanti kita explain sebab dia panjang explanation dia auditory. Okay. Jadi Gita tadi faham tak Gita? Boleh faham? Boleh faham dah. Thank you doktor. Thank you. Okay. So kita stop dekat sini. Dah hampir pukul 1. Jadi kita sambung the explanation. We will do it after lunch at 2:15. Boleh? Boleh tu. Okay. Okay, thank you. Thank you very much. Thank you. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh leave dulu ya? Boleh. Boleh, sekarang just apply balik ya. Okay. Okay.